Akhir-akhir kita berada di tempat yang kita tak nak, tapi orang usung kita masuk dalam. Sebab tu berhati-hati kita tuan-tuan. Jangan sampai kita buat benda-benda yang bukan daripada tujuan dan matlamat kehidupan kita. Seandainya ada satu saat ni macam mana? Sekali je, jarum saat tu. Sekali bergerak tu, satu saat dia panggil. Satu saat. Sikit sangat tu Ustaz. Ni kita cerita sikit, nak gambar pentingnya masuk. Pentingnya umur yang kita lalui pada hari ni benda penting. Untuk apa? Untuk bahagia yang hakiki di akhirat. Maka Nabi kata, seandainya ada satu saat sahaja daripada umur kita 60 tahun, tiba-tiba ada satu saat terlibat dengan perkara selain daripada tujuan hidup kita. Daripada seumur hidup kita, ada satu saat sahaja terlibat dengan perkara yang bukan daripada tujuan kehidupan kita. Tujuan hidup kerana ibadah, tiba-tiba dia guna untuk benda lain. Maka dia jadi macam mana? Maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Panjang penyesalan, dia akan menyesal buat selama-lama. Kalau satu saat dia terlibat dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah dan bukan matlamat kehidupannya, dia akan menyesal selama-lamanya di akhirat nanti. Di akhirat nanti tuan-tuan muslimi muslimat sekalian, ahli syurga pun menyesal. Bukan kata ahli neraka orang yang berdosa je. Ahli syurga bila mana dia duduk di tingkat bawah, dia tengok orang atas, dia tak boleh pergi ke atas. Dia kata kalau dulu semasa dunia dulu, kalau aku istiqamah juga macam mereka, kemungkinan besar aku pun bersama dengan mereka juga. Sebab tu penting istiqamah. Dia nak juga tapi tak boleh. Tapi orang yang atas, orang yang duduk di tingkat atas yang hebat-hebat tu, dia boleh meronda mana tempat dia nak pergi. Hebat tak? Hebat. Orang yang duduk tempat atas, tapi orang bawah dia tak boleh pergi tempat atas. Dia menyesal juga dia ketika tu. Kenapa? Kerana terlepas pandang masa dunia dulu. Sebab tu penting kita istiqamah hari ni. Istiqamah jadi hamba Allah, betul-betul hamba Allah. Jangan jadi hamba kepada pangkat. Jangan jadi hamba kepada kepada dunia pada hari ini. Jangan. Jadilah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi hamba pada Allah, buat apa saja sekalipun kita tak dapat apa-apa habuan, kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jadi hamba kepada dunia, jadi hamba kepada jawatan, jadi hamba kepada wang ringgit, tiba-tiba kita buat apa-apa tak dapat apa yang kita nak, masa itulah kita jadi pening. Kita jadi nak melompatlah. Kita jadi rasa tak selesa dengan apa yang kita ada ketika itu. Lalas sekali seperti mana hak berlaku pada hari ini. Tempat tuan-tuan lah. Antara tempat sabar lah. Tapi yang berlaku tu berlakulah. Yang penting kita kena istiqamah, tuan-tuan. Istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamah seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kita supaya istiqamah. Jangan kita ni mula terpengaruh dengan dunia semasa pada hari ini. Kerana apa? Kerana bisikan dunia ni sentiasa nak merosakkan kita. Istiqamah kita, walaupun lambat tak apa, lambat, pelan-pelan. Pasal kejayaan sebenar kita di akhirat. Dunia ni kalau berjaya, bonus dia panggil. Bonus. Kalau zaman kita hidup, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi menang masa kita hidup, itu bonus. Yang pasti Islam akan menang walaupun bukan di zaman kehidupan kita. Kalau bukan zaman hayat kita hidup di dunia ini, besar kemungkinan di zaman anak cucu kita. Kalau bukan zaman anak cucu kita, pasti Islam akan menang satu hari nanti. Bila? Zaman apa? Zaman cicit kita. Lepas cicit benda? Cicak. Apa benda lagi? Pasti akan menang. Yang pasti, kalau dah kita tahu Islam akan menang di satu masa nanti, kalau bukan zaman kita, orang bawah kita, lapisan-lapisan seterusnya, yang pasti kita menjadi orang yang berusaha ke arah kemenangan Islam. Orang yang ada memberi sumbangan ke arah kemenangan Islam, walaupun sekelumit ketika itu. Yang kita usahakan sikit je, tapi ada usaha juga. Jangan jadi penghalang kepada kemenangan Islam. Kita jadi penghalang.
Islam patut benar dah, tapi dengan sebab duduk bincang pasal fitnah yang disebarkan oleh kita, duduk bincang berkaitan dengan habuan dunia yang kita cuba nak cari ketika itu, maka menjadi lambat Islam. Kita kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Kena jawab depan Allah Taala besok. Ini kita takut benda-benda gini, bukan benda-benda lain. Takut benda-benda macam ni. Panjang penyesalan di akhirat besok, tuan-tuan. Menyesal di akhirat besok, tuan-tuan. Ahli syurga pun menyesal. Kalau ahli neraka lagi menyesal. Hak kita baca dalam surah As-Sajdah pagi Jumaat. Golongan mujrim, golongan yang dah membuju lalu melintang patah masa dunia, terlibat dengan dosa dia, lalu dia minta pada Allah supaya balik ke dunia semula. Pasal apa? Pasal dia kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami melihat dan kami telah mendengar. Kami baru lihat, baru mendengar. Sebelum ni buat-buat tak lihat, buat-buat tak nampak, buat-buat tak dengar. Tapi bila mana duduk di mahkamah Qadi Rabbul Jalil, bila mana dah berada di akhirat, baru dia nampak. Baru nampak surau depan rumah kita, masjid depan rumah kita, banner di Simpang 3, ceramah Maulidur Rasul, forum perdana. Sebelum ni nampak tapi buat-buat tak nampak. Sebelum ni dengar, buat-buat tak dengar. Dengar lawangan azan tapi buat-buat tak dengar. Buat-buat tak dengar. Lalas sekali bila mana duduk di akhirat nanti, dia nampak semula apa yang dia nampak dunia, dia dengar semula apa yang dia dengar di dunia, yang dia buat-buat tak dengar, dia buat tak nampak. Lalas sekali jadi macam mana? Dia minta dengan Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihah, ya Allah, hantar kami balik dunia semula. Dia minta dengan Allah Ta'ala hantar balik ke dunia semula, walau 1 detik, walau sa'atan. Nak buat benda 1 detik, 1 saat nak buat apa? Harga tak? Ada harga. Nak buat apa tu 1 saat? Na'mal salihah, kami balik nak buat amal soleh. Sekurang-kurang amal soleh apa benda nak buat? Nak balik ucap, paling kurang nak ucap subhanallah. Lepas tu mati balik, tak apa. Dah berubah nikmat dalam syurga dengan subhanallah. 1 kalimah macam tu pun dah berubah. Dan dah kurang azab neraka, walaupun dengan kalimah subhanallah dah kurang sikit. Ada harga tak? Ada harga. Ada harga sebenarnya. Yang kita buat pada hari ni tertekan nak baca, nak berzikir 100 kali ni, lama rasa kan? Lama rasa, tapi tak lama mana pun 100 kali tu. Tapi rasa punya lama. Betul tak? Tahu dah, lepas pada bagi salam tu ada wirid. Lama rasa tu. Lama rasa. Walau bendanya tak lama. Pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan dah diselaputi oleh dunia. Cinta dunia tu dah penuh. Menguasai jiwa kita ketika tu. Tapi kalau kita duduk tempat makan minum, kedai-kedai kopi, lama tak terasa. Pasal apa? Pasal sesuai dengan hawa nafsu. Dia jadi macam tu sebenarnya. Ingat dia akan menyesal di akhirat besok. Lepas tu dia kata inna muqinun, ya Allah, sesungguhnya aku dah yakin. Baru yakin di akhirat besok. Sepatutnya yakin ni bukan di sana, di sini. Di sini kita bina keyakinan. Bila mana kita yakin, kita istiqamah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak yakin, masa itulah kita mula tak selesa dengan apa yang kita tengok, lambatlah cara ni, lambatlah cara ni, tak selesa dah. Pasal apa? Pasal tak yakin. Kita tengok. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, ni umur pula. Siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatan. Kebaikan tak boleh mengatasi kejahatan, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka Allah Ta'ala. Wal iyazubillah minaz zalim. Ni kedudukan Nabi bagi tahu. Umur
40 tahun. Tengok-tengok banyak benda banyak perkara kejahatan, banyak perkara dosa daripada kebaikan dan pahala. Umur 40 dah, tiba-tiba banyak kejahatan lagi daripada kebaikan. Nabi kata kalau orang macam ni maknanya walaupun umur 40 dia tak berubah lagi. Dia tak berubah. Duk sibuk dengan maksiat, duk sibuk dengan kejar dunia, tak ada masa dengan masjid seorang, tak ada masa dengan ketaatan pada Allah. Maka Nabi nyatakan di sini seolah-olah ia sedang mengusahakan dirinya supaya dihumbankan ke dalam neraka. Seolah-olah dia mempersiapkan dirinya supaya dihumbankan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Umur 40 duk sibuk dengan maksiat lagi. Umur 40. Sepatutnya nak enjoy, nak apa sekalipun bawah tu. Tapi kalau boleh daripada awal tu jadi baik. Umur 20 baik, umur 30 baik, umur 40 terus baik. Kena macam tu. Jangan kita ni mula-mula baik, tiba-tiba tak baik, lepas tu terus tak baik. Paling-paling kita nak macam mana? Daripada awal sampai akhir kita baik sebenarnya. Sebab tu Islam ni daripada awal dia menggambarkan fitrah. Nabi sebut setiap anak yang baru lahir mereka dalam keadaan fitrah, suci bersih. Bagaimana nak pertahankan fitrah? Nak pastikan dia sentiasa bersih. Tidak lain dan tidak bukan dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita pegang betul-betul, beramal betul-betul fitrah tadi daripada awal kelahiran sampai kita dijemput oleh Allah Taala. Fitrah tu nilai dia. Tu penting istiqamah, kena jaga fitrah tadi. Bila mana kita lagi, maka rosaklah fitrah itu. Itu kedudukan. Jadi atas sebab itu jangan kita rasa nak mencuba-cuba buat maksiat. Takut-takut dalam kita buat U-turn ketika tu Allah Ta'ala ambil nyawa kita masa tu. Itu masa tu. Walaupun kita kata muda lagi ustaz. Muda ni bukan syarat. Tua bukan syarat. Sakit bukan syarat untuk mati sebenarnya, semata-mata. Mati dia tak kenal muda ataupun tua, miskin ataupun kaya. Jangan. Ada orang mati mengejutkan? Ada. Kalau kena pada kita macam tu, macam mana agak-agak? Kalau mati mengejut dalam keadaan kita dah bersedia, dalam keadaan kita sedang istiqamah, tu kita ada masalah. Tapi kalau mati mengejut dalam keadaan kita sedang seronok dengan maksiat, macam mana nak jawab agak-agak? Dalam keadaan kita sedang tunduk pada dunia, dalam keadaan kita sedang tunduk pada pangkat darjat, masa tu Allah Ta'ala ambil nyawa kita, macam mana nak jawab agak-agak? Macam mana penyesalan kita di akhirat nanti? Ni benda-benda macam ni. Nisbah pada umur, Nabi kata umur 40 kalau tak berubah lagi, tak buat U-turn lagi umur 40, maka seolah-olah dia sedang menempah tempat duduknya di dalam neraka nanti. Seolah-olah macam tu. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup, kata Imam Ghazali. Sebenarnya sekadar ini, sekadar mana? Sekadar hadis Nabi yang kita ceritakan tadi itu, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan perkara yang sia-sia, berkaitan dengan masa yang kita habiskan dengan bukan daripada tujuan yang sebenar, tu boleh merugikan kita, boleh menyesal, menjadi penyebab kita menyesal buat selama-lama. Imam Ghazali kata sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Cukup dah, tak payah cerita panjang lebar sebenarnya. Kalau ianya betul-betul ambil kefahaman untuk berubah, cukup dengan 2-3 perkara tu je dia kata. Cukup dah. Tapi kalaulah kita ni tak ambil pedoman, tak ambil topik benda ni untuk kita berubah, ceritalah panjang lebar macam mana pun tak jadi apa sebenarnya. Jadi dengan sebab Imam Ghazali kata cukup sekadar tu, saya pun rasa cukup juga. Tak boleh panjang-panjang lah, kalau macam tu nanti langgar pula kan. Langgar apa yang Imam Ghazali sebut, maknanya cukup lah, tak boleh banyak-banyak kalau macam tu. Cukup nasihat tersebut. Ada berapa perkara ni? Ada 3 perkara tadi. 3 perkara. Panjang cerita ustaz 3 perkara. Iyalah, 3 perkara.
3 perkara je kita cerita. Jangan sampai terlibat dengan perkara yang sia-sia. Jangan sampai kita ni terlibat daripada terlibat dengan perkara-perkara yang bukan matlamat sebenar kehidupan kita. Dan jangan sampai umur kita berlalu sampai melepasi 40 tahun, tiba-tiba kebaikan kita masih lagi sedikit, tiba-tiba kejahatan kita mengatasi kejahatan kita. Habis kita. Tiba-tiba kejahatan kita mengatasi kebaikan kita ketika tu. Habislah kita. Seolah-olah tempoh tempat duduk dalam neraka. Jadi cukuplah sekadar tu. Kuliah subuh tak boleh panjang-panjang, tapi memang panjang dah pun kan. Memang panjang dah. Nak buat macam mana? Jadi sekadar itulah tuan-tuan untuk malam ini, untuk pagi ini, sebagai nasihat dan muhasabah untuk diri saya sendiri. Moga-moga dengan nasihat Imam Ghazali ini kita boleh muhasabah diri. Muhasabah diri, kita tepuk dada tanya iman kita sejauh mana masa yang kita lalui pada hari ini dan akan datang. Sebelum-sebelum ini macam mana kita urus masa kita? Kalau dah kita buat yang terbaik dengan perkara-perkara taat kepada Allah, maka istiqamahlah kita dengan perkara taat tersebut sehingga kita mati dalam keadaan hamba yang taat. Tetapi kalau kita sebelum ini ada benda-benda dan perkara yang melibatkan masa kita itu terlibat dengan perkara yang sia-sia, kita berdoa banyak-banyak pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala membolak balik hati kita itu dengan kepada perkara-perkara taat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta banyak-banyak supaya Allah Ta'ala kekalkan kita, istiqamahkan kita dengan ketaatan dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah. Kena, tak dapat tidak tuan-tuan. Biar kita mati dengan agama. Biar kita mati dengan Islam. Biar kita mati dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita leka dengan dunia semasa pada hari ini. Lupa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ditepati. Janji manusia walaupun slogan janji ditepati, belum tentu ditepati. Belum tentu ditepati sebenarnya. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Kata Allah, bila mana dia berjanji, la tukhliful mi'ad. Janji tersebut sekali-kali tidak akan disalahi. Pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pasti dibalas baik. Wala yansurannallah man yansurih. Macam nak mula balik pula kuliah ni. Wala yansurannallah man yansuruh. Kita kena ingat Allah Ta'ala pasti bagi pertolongan kepada orang yang tolong agama Allah. Pasti. Kalau bukan hari ini, besok. Kalau bukan dalam masa kita di dunia pada hari ini, pasti kemenangan tersebut sedang tunggu kita di mana? Di syurga nanti. Kemenangan yang hakiki kita akan dapat. Di akhirat nanti pasti kita akan dapat. Syarat kena sabar sikit masa. Sabar dan terus sabar. Jangan tinggal sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar dan terus sabar. Pasti kita akan berjaya insya-Allah. Sekadar itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah. Yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.